yang 4, saya dah terangkan sebelum tentang business plan report. Ada tak saya terangkan before this? Belum lagi kan? Saya tak masuk lagi kan? Business plan. Madam ada bagi tunjuk contoh tu ke? Contoh. Ada elemen-elemen apa yang kena ada dekat dalam business plan tu? Yang tu ke? Tapi saya dah suruh ke awak buat company description, company summary. Dah ke? Belum sampai situ lagi. Baru macam briefing masa tu. Briefing sajalah. Okay. So document ni you all tak dapat lagi lah kan? Saya yang work document ni. How to do the report. Belum dapat lagi kan? Okay, nanti saya bagi. Okay. Okay, jadi untuk amali for shortnya Agrobazaar online, so dah settle lah. Okay, jadi saya dah dengar presentation anda semua dan you boleh proceed terhadap produk apa yang anda ingin jual. Dan untuk produk kumpulan Afiq ada bagi tahu ada pertukaran iaitu toasted bread tu Afiq nak tukar kepada cookies. So saya benarkan. So yang itu you all boleh proceed. Okay, now we move to another part for your amali, which is laporan rancangan perniagaan ataupun business plan report. Jadi mari kita lihat sama-sama apa laporan yang you all kena buat. Jadi pada semester ini, Plaza dikehendaki menyediakan perancangan perniagaan sebagai melengkapi khusus amali ASA 0105. Pemakahan dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu laporan, report itu sendiri, sebuah dokumen bertulis yang mengandungi 10%, 10%, dan juga pembentangan 5%. Jadi report rancangan perniagaan ataupun business plan report anda kena submit secara hard copy pada minggu ke-16. Jadi once you submit, dan saya akan calculate lah you punya markah, saya akan menilai dan saya akan berikan. Either you get 10% ataupun you dapat 9% ataupun 8%, bergantung kepada report anda. Kemudian pada minggu ke-17 dan 18, anda perlu bentangkan report tersebut. Report you perlu hantar dalam bentuk hard copy. Tetapi pada minggu ke-17 dan 18, anda kena sediakan satu slide presentation yang mengandungi ringkasan terhadap laporan itulah. Dan saya akan menilai secara individu sebanyak 5%. Report tadi kumpulan. Kemudian laporan hendaklah disediakan dan diserah mengikut kumpulan kecil, iaitu kumpulan anda lah yang telah dibahagikan, di mana satu kumpulan ada 10 orang. Kemudian laporan hendaklah disediakan dalam bahasa Inggeris. Jadi ini adalah topik-topik yang terdapat di dalam laporan yang anda perlu masukkan, iaitu ada company description, ada company summary, kemudian ada market analysis, ada marketing strategy, dan akhir sekali akan ada reference. Reference ni rujukan lah kalau you ada mana-mana sumber yang you jadikan sebagai rujukan. Contohnya buku, surat khabar, artikel, jurnal ataupun individu persendirian. Jadi you perlu masukkan di dalam bahagian reference dan sila tulis reference mengikut APA format. Format yang betul. You just type sahaja APA format. So di situ akan ditunjukkanlah bagaimana untuk menulis rujukan dengan betul. Kemudian kumpulan Plaza hendaklah seramai 10 hingga 11 orang yang dibentuk daripada kumpulan kuliah masing-masing. Setiap Plaza dikehendaki menyumbang kepada penyediaan laporan. Yang ini very crucial, sangat penting. Saya tidak mahu ada dalam kalangan anda hanya menjadi free rider sahaja. Sila sumbangkan bakti dan juga idea anda terhadap penyediaan laporan kumpulan masing-masing. Kemudian ini adalah technical
di mana tebal bagi laporan adalah 28 sehingga 35 muka surat. Kemudian spacing 1.5, you need to justify. Kemudian font type adalah Arial and Tahoma, size adalah 12. Okey. Kemudian kita pergi kepada kulit depan ataupun muka depan laporan. Jadi desain atau reka bentuk adalah berdasarkan kreativiti masing-masing, namun haruslah mengandungi maklumat seperti berikut, iaitu laporan perancangan perniagaan. Okey, mesti ada perkataan ni lah. Laporan perancangan perniagaan khusus ASA 0105, mesti ada tajuk khusus usahawanan dan pemasaran produk pertanian. Kemudian perlu ada nama dan nombor metrik bagi setiap plaza yang menyediakan laporan. Okey, kalau you ada 11 orang, sila tulis nama penuh 11 orang dan juga nombor metrik. Kemudian kumpulan kuliah, anda adalah kumpulan kuliah 4 dan juga, okey, ini tambahan lah. Sila letak nombor kumpulan kecil. Okey, contoh you kumpulan 1, dan sila tulis kumpulan 1. Kalau you kumpulan 2, sila tulis kumpulan 2. Okey. Kemudian nama pensyarah, okey, nama saya lah. Okey, jadi laporan hendaklah diserahkan kepada pensyarah masing-masing untuk pemarkahan. Jadi ini adalah maklumat mengenai laporan rancangan perniagaan. Boleh? Faham tak setakat ni? Faham. Faham Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada, jelas Okey. Jadi pada minggu ini, okey, minggu keempat, apa yang anda perlu buat adalah saya ingin anda buat dua komponen ini, iaitu company description dan juga company summary. Okey, sila lengkapkanlah dua topik ini. Okey. Untuk bahagian company description, sila kosongkan bahagian executive summary. Okey, mengapa executive summary ini perlu dikosongkan? Kerana walaupun executive summary terletak pada topik yang pertama, tetapi secara teorinya dan secara praktikalnya, executive summary perlu dibuat apabila business plan ini telah lengkap. Okey, kerana apa? Kerana nama pun summary, you need to summarize, okey, business plan tersebut di dalam sehelai ataupun sekeping kertas. Okey, hanya one page sahaja yang mengandungi summarize ataupun keseluruhan lah. Okey, keseluruhan maklumat mengenai business plan anda. Macam kalau you baca novel kan, bahagian depan novel tu ada kesimpulan. Okey, ada apa kita panggil sinopsis lah. Okey, sinopsis untuk novel tersebut. So executive summary fungsinya seperti itu. Okey. Kemudian vision dan juga mission. Okey, sila carilah perbezaan antara visi dan juga misi. Okey, bagaimana untuk menulis sebuah visi dan juga bagaimana untuk menulis misi. Kemudian objektif, apa beza vision, mission and objektif? Vision ada satu statement, mission juga adalah satu statement. Manakala objektif ada beberapa objektif. Okey, jadi you boleh ada satu, you boleh ada dua, you boleh ada tiga objektif. Selalunya objektif di dalam perniagaan akan melebihi daripada satu objektif. Okey, dan apa perbezaan vision, mission dan objektif? Okey, objektif ini adalah satu kaedah, okey, ataupun satu tindakan yang anda perlu laksanakan untuk mencapai vision anda. Okey, saya ambil satu contoh. Anda ingin membuka sebuah kafe. Okey, sebuah kafe. Jadi you punya visi you punya visi adalah untuk menjadi sebuah ataupun rangkaian kafe yang terkemuka di peringkat dunia ataupun secara global. Okey, itu you punya visi. Kemudian objektif adalah bagaimana you nak target you punya visi. Iaitu yang pertama, saya bagi satu contoh. Objektif syarikat saya yang pertama adalah menjadi
sebuah syarikat ataupun sebuah rangkaian kafe yang memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dalam tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun ataupun menghasilkan sebuah perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Okay, so bila you dapat berjaya ataupun you berjaya mencapai objektif, jadi objektif yang you capai itu akan membantu untuk mencapai you punya vision pula. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4 setakat ni? Ke tak faham apa yang saya cakap? Kuliah 4 boleh dengar tak? Faham. Faham? Betul ni? Faham? Semula madam, yang objektif tu, contoh ayat dia, objektif syarikat saya adalah untuk menghasilkan ikut apa yang syarikat kita buat tu lah. Okey, siapa yang tanya ni? Saya sebab saya tak nampak you punya wajah. Akil. Akil. Okey, Akil. Sekarang ni saya nak awak fikirkan you nak berniaga apa? Apa empayar ataupun perniagaan yang you nak buka? Syarikat makanan, madam. Okey, syarikat makanan. Makanan apa tu? Restoran ke ataupun you nak buat Macam kantor franchise. makanan? Saya ambil satu contoh. Masakan restoran yang menghidang masakan tradisional, boleh? Boleh. Okey, kiranya sekarang ni Akil adalah bakal usahawan. Okey, sekarang ni Akil adalah peniaga. Okey, peniaga. Okey, so you belum capai lagi status menjadi seorang usahawan. Okey. So Akil, apakah perniagaan yang dijalankan oleh Akil? Jadi Akil membuka sebuah restoran yang menghidangkan makanan tradisional. Okey. So itu apa full dulu perkataan tu? Maksudnya Akil sekarang adalah seorang peniaga yang bercita-cita untuk menjadi usahawan berjaya dalam bidang services, okey, dalam bidang perkhidmatan, di mana Akil ingin membuka sebuah restoran yang menghasilkan atau memasak masakan tradisional. Okey, itu yang pertama. Okey, pertama you perlu ada perniagaan dahululah. Okey, kemudian vision Vision Akil, vision ni satu statement sahaja. Okey, tak perlu banyak-banyak. Hanya satu statement yang pendek sahaja. Okey, vision contoh saya bagi satu contoh, menjadi sebuah restoran tempatan yang mempunyai reputasi antarabangsa. Okey, menjadi sebuah restoran tempatan yang terkenal di peringkat global. Okey, saya ubah tadi. Menjadi sebuah restoran tempatan yang terkenal di peringkat global. Maksudnya, you punya restoran adalah local restaurant tetapi terkenal globally. Okey, kalau you pergi Korea, you sebut je nama restoran masakan Kampung Akil. Contohnya kan. So, everyone kenal masakan tersebut. Okey, itu adalah vision Akil. Dan vision ini adalah sesuatu matlamat yang berpandangan jauh. Okey? Tidak semestinya Akil perlu mencapai visi tersebut dalam tempoh 5 tahun. Tidak. Kadang-kadang vision ataupun visi ini diletakkan untuk usahawan itu mencapainya dalam tempoh masa 30 tahun, 20 tahun. Ini adalah satu usaha yang panjang lah ataupun satu matlamat yang mempunyai jangka masa yang panjang. Okey. Jadi menjadi salah sebuah restoran tempatan yang terkenal di peringkat global. Itu adalah vision. Okey. Sekarang ini Akil, saya nak tanya kepada Akil, bagaimana apa yang Akil perlu lakukan untuk mencapai visi tersebut? Okey? Iaitu apa yang perlu Akil lakukan untuk menjadikan restoran Akil ini terkenal di peringkat global.
You rasa-rasa apa dia, Akil? Collab dengan restoran kat luar. Okay, collab dengan restoran luar. Jadi bagaimana you nak buat ayat yang agak cantik sedikit untuk you letak dalam objektif you? Takkan you nak letak collab dengan restoran luar? Tak boleh lah macam tu. Ayat yang lengkap. Bekerjasama. Jangan fikir. Bekerjasama dengan sekejap ada saya punya otak blur. Menjadi sebuah restoran yang berkolaborasi dengan pelbagai jenis menjadi sebuah restoran yang boleh berkolaborasi ataupun terbuka lah dalam berkolaborasi dengan restoran-restoran di sekitar ataupun di seluruh dunia. Contohnya macam tu. Okay, maksudnya bila you collab dengan another restaurant, so itu boleh menaikkan nama ataupun jenama restoran Akil tadi. Okay, itu adalah objektif yang pertama. Okay, kemudian pergi kepada objektif yang kedua. Bagaimana untuk menjadi sebuah restoran tempatan yang terunggul? Okay, antaranya adalah menghidangkan makanan ataupun perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan mencapai kepuasan pelanggan dalam tempoh 20 tahun ataupun 50 tahun akan datang. Contohnya macam tu. Okay, jadi bila pelanggan puas hati dengan servis you, maka restoran you akan terkenal di peringkat Malaysia dahulu. Okay, kemudian baru you move to peringkat global macam tu. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4? Madam, Ya saya. kalau saya kata objektif tu macam mengubah suai makanan tradisional di Malaysia mengikut cita rasa penduduk komuniti di luar, komuniti global. Mengubah suai boleh. Saya rasa lebih tepat adalah sentiasa menaik taraf ataupun sentiasa maksudnya you improve. Okay, you improve makanan you lah. Okay, mengikut cita rasa rakyat Malaysia dari masa ke semasa. Macam tu. Okay, maksudnya you sentiasa improve. You punya perkhidmatan, you punya hidangan. Okay, untuk menepati cita rasa pelanggan. So pelanggan setiap kali datang kepada restoran Akil, mereka tidak akan berasa bosan dan juga mereka akan sukalah dengan you punya perkhidmatan because you always improve your services. Okay, sebelum ni mungkin you punya servis lambat menghidangkan kepada pelanggan, tetapi you sentiasa naik taraf, improve, baiki you punya servis, jadi pelanggan pun suka datang ke kedai you dan makin lama you punya kedai akan semakin popular. So itu objektif lah. Oh, okay. Faham, Madam? Okay. Boleh? Faham tak? Yang lain faham tak? Kuliah 4? Faham. Faham ya? Saya bagi satu contoh yang nanti you kaitkanlah dengan perniagaan you. Okay, cuma sekarang ni saya bagi satu contoh yang general supaya you boleh bezakan antara vision dan juga objektif. Okay, saya bagi satu contoh. Sebagai pelajar, you punya vision adalah menjadi pelajar yang berketerampilan, kemudian dan terunggul contohnya. Okay, simple je. Menjadi pelajar yang berketerampilan dan juga terunggul. Okay, itu adalah you punya vision. Okay, kemudian objektif you, macam mana you nak capai vision tersebut? Okay, macam mana you nak menjadi pelajar yang berketerampilan dan juga pelajar yang terunggul lah. Okay, iaitu menjadi pelajar yang sentiasa, okay, yang sentiasa
menjadi seorang pelajar yang sentiasa membaiki, membaiki keputusan akademik dan juga sentiasa mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh universiti. Jadi bila you sentiasa membaiki keputusan akademik you, kemudian you mengikuti program-program universiti, itu menaikkan you punya kemahiran insaniah. Jadi bila kemahiran insaniah, kemahiran you tinggi, maka ianya akan menyebabkan you menjadi pelajar yang berketerampilan. Okey, itu contoh. Boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Yang lain jelas tak? Kenapa you all tak faham ni? Faham Faham je madam. Faham kalau tak faham, sila tanya. Saya takut you all tak faham, lepas tu nanti you all tak tahu nak buat macam mana. Saya tak naklah macam tu. Okey? Okey, kemudian key to success iaitu apa kunci kepada kejayaan syarikat anda. Okey, contohnya adalah mempunyai tenaga kerja yang expert dalam bidang masing-masing. Itu contohlah. Okey, contoh apa kunci kejayaan kepada perniagaan anda. Okey. Kemudian company summary. Okey, company summary terbahagi kepada 3 iaitu company ownership, company history, location and facility. Okey. Untuk buat business plan ni, you kena meramal. Okey, meramal kerana apa? Kerana anda bukan seorang peniaga. Okey, jadi you kena adakan sebuah jenis perniagaan dan you kena sediakan rancangan perniagaan tersebut. Jadi bila you nak buat setiap topik yang ada di dalam saya punya slide presentation ni, okay, you kena fikirkan bahawa perniagaan itu akan wujud. Okay, contoh company ownership. Sekarang ni anda membuat sebuah syarikat atau menghasilkan membina sebuah syarikat bersama ahli kumpulan anda 10 orang. Okay, jadi company ownership ni seperti adakah syarikat ini milikkan tunggal, sole proprietor, ataupun syarikat ini adalah partnership, ataupun adakah syarikat ini syarikat sendian berhad ataupun berhad. Jadi you kena discuss lah bersama ahli kumpulan anda apa jenis ownership yang you nak letak untuk syarikat anda. Okey, bahagian company ownership ni you just tick sahaja. Kalau partnership, just letak sahaja partnership. Okey, kemudian pergi kepada company history. Yang ini you kena buat karangan sedikit. Bagaimana tertubuhnya syarikat yang bakal you bina ini. Okey, jadi you kena buat karangan sedikit lah. Kena mereka sedikit dekat bahagian history ni. Okey. Kemudian company location and facility, dekat mana you nak letak company anda. Kemudian you kena fikir, adakah company yang you nak buka ini ada bahagian kilang dan juga bahagian kedai pameran ataupun hanya kilang sahaja. Jadi you kena fikirkan, mengapa contoh you letak you punya location di Shah Alam Selangor. Mengapa kilang you di Shah Alam Selangor? You kena nyatakan di situ. Okey, kerana itu merupakan kawasan perindustrian contohnya. Ataupun you nak buat location kilang you keluar daripada Lembah Kelang. Jadi you kena nyatakanlah mengapa. Kerana kawasan di luar daripada Lembah Kelang kadar sewa kilang ataupun kadar sewa tanahnya lebih murah berbanding kawasan di kawasan sekitar Lembah Kelang. Okey? Boleh? Faham tak kuliah 4? Untuk company ownership dengan history and location tu sekali dalam satu paragraf ke madam? Tak kisah you nak buat macam mana. Business plan ni tak kisah you nak buat point form ke ataupun you nak buat karangan ke, it up to you, ataupun you nak campurkan. Okay, janji at the end, okay, you hantar kepada saya dokumen itu yang mengandungi 28 to 35 pages. Okay, maksudnya contohlah bahagian management and summary. Of course you akan buat satu carta kan you nak letak bahagian organizational structure tu karangan. Tidak, ianya adalah bebas. Bagaimana you nak buat, you nak letak gambar pun boleh,
Okay, location. You nak letak gambar Google Map. Tak ada masalah. You boleh letak dekat dalam you punya business plan. Ianya tiada satu arahan yang spesifik bagaimana you nak buat business plan itu. Namun perlu adalah setiap topik di dalam slide presentation ni. Maksudnya 1.0 until 9.0 perlu ada. Okay, cuma cara nak buat itu bergantung kepada anda. So Miss Madam, kalau contohnya macam company location and facilities tu, kita ambil gambar daripada Google, macam contohlah kita ambil apa-apa yang gambar yang ada diterapkan kita punya business tu, boleh letak dalam kita punya laporan nanti. Boleh, contoh facility, you ada gudang, contohnya warehouse kan. So you nak letak gambar warehouse, boleh lah. Cuma janganlah letak satu page tu gambar warehouse je. Tak boleh lah macam tu ya. Maksudnya you nak penuhkan muka surat tu, gambar satu page. Tak boleh. Okay, perlu ada, perlu pandailah menyusun atur you punya penulisan, you punya gambar, you punya carta dekat dalam dokumen business plan anda. Okay Madam. Boleh? Yang Boleh? lain faham tak kuliah 4? Faham. Pelajar perempuan faham? Faham. Faham ya? Faham, Madam. Okey, jadi perkara pertama yang anda perlu buat untuk business plan ini adalah sila fikirkan bersama ahli kumpulan apa perniagaan yang ingin anda buka. Okey, ataupun apa produk yang ingin anda jual. Okey, it can be services, it can be a tangible product. Okey, saya bagi